Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Natasha binti Abu Khalid. Nama matrik saya adalah IPAKA 1903-005 dari kohort November 19A. Tajuk kita adalah Adab Pengajaran dan Pembelajaran di Industri Pengajian Tinggi Syarikat atas talian di Malaysia. Pertama saya nak memperkenalkan dulu apa itu masuk pendidikan. Apa masuk pendidikan tu? Pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran yang khusus. Pendidikan berawal sejak dalam kandungan. Pendidikan juga merupakan asas penting kepada setiap individu. Saya akan huraikan beberapa maksud pendidikan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli falsafah dari pandangan Barat dan Islam. Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mengisi fikiran kanak-kanak dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga memupuk akhlak yang murni dalam diri seseorang itu. Cendewi pula mengatakan bahawa pendidikan adalah salah satu proses perkembangan individu. Mengikut beliau, pendidikan merupakan usaha pengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya hidup dengan lebih berguna dengan lebih selamat. Seterusnya, saya akan terangkan sejarah penubuhan Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Sejarah yang saya ambil ialah sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia ATMA pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat sarjana muda dan latihan ketenteraan kepada pengawal kadet Angkatan Tentera Malaysia. Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menjadikannya sebagai UPNM yang diwartakan pada 10 November 2006. Walaupun UPNM akan memulakan pengambilan kumpulan pertama pelajarnya pada sesi 2007-2008, sebenarnya ia telah mempunyai pengalaman mengendalikan program pengajian di peringkat sarjana muda selama 11 tahun, iaitu dari 1995 hingga 2006 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan Universiti Teknologi Malaysia. Seramai lebih kurang 1,017 graduat yang telah dikeluarkan dalam 3 bidang, iaitu merangkumi kejuruteraan, sains dan pengurusan. Di samping memperoleh kelayakan profesional, semua graduan akan ditauliahkan sebagai pengawal ATM dan mereka akan berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Asal-usul tradisi pemakaian jubah dan penerimaan ijazah. Mesti yang ramai tidak tahu atau tidak mengetahui di mana asal-usul tradisi memakai jubah. Kat sini saya akan bagi tahu. Ramai orang yang beranggapan bahawa pemakaian jubah dan motorbot, topi convocation berasal dari negara barat, yang mana merupakan tradisi penganugerahan kepada sarjana-sarjana ilmuwan. Tetapi pada hakikatnya, ramai yang silap mengenai tradisi Islam ini, terutamanya tradisi keilmuan Islam dalam Islam generasi terdahulu. Hal ini menyebabkan mereka salah faham mengenai pemakaian jubah convocation. Ini berasal dari negara barat. Majlis Istiadat Convocation itu merupakan cetusan idea-idea yang diinspirasikan oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Gaun convocation itu adalah jubah yang dipakai oleh penuntut. Guru yang mempunyai warna yang berlainan adalah bertujuan untuk membezakan orang awam dengan penuntut ilmu dan ilmuwan. Terdapat juga kisah di mana seorang menteri perlu menukar jubah menteri kepada jubah sarjana apabila ingin membaca hadis kepada pendengar.
Hal ini membuktikan bahawa kepelbagaian rekaan warna jubah mempunyai maksud dan makna tersendiri mengikut institusi pengajian. Jika seseorang itu layak mengajar, mereka akan disarungkan jubah yang digunakan oleh para ilmuwan pada ucapan ini masih diteruskan sehingga kini, terutamanya penganugerahan kepada penerimaan ijazah Doktor Falsafah. Begitulah ketinggian budaya ilmu yang dipaparkan dalam tradisi di pendidikan Islam demi menjaga kesucian ilmu dan para graduat. Seharusnya menjiwai setiap makna dan maksud yang terkandung di dalam majlis pengijazahan ini. Saya akan terangkan mengenai falsafah dan konsep pendidikan negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, kita akan masuk kepada perubahan kaedah pengajaran secara bermuka kepada atas talian. Terdapat juga beberapa perbezaan belajar secara atas talian, ialah kerana para pendidik perlu menggunakan pembelajaran secara maya agar PDP berjalan seperti biasa. Pembelajaran dalam talian, terutamanya Google Classroom, terbukti cukup membantu cikgu-cikgu dan guru selain aplikasi Zoom dan Google Meet bagi membolehkan interaksi secara terus dengan pelajar dapat dilakukan. Para guru dan pensyarah turut memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Telegram dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan pelbagai maklumat, arahan latihan kepada pelajar. Oleh kerana pembelajaran dalam talian, atas talian dapat dilakukan di mana sahaja dan bila-bila masa. Oleh itu, tugas yang diberikan oleh pensyarah haruslah diselesaikan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Adab belajar secara atas talian. 1. Membuat persediaan sebelum kelas dimulakan seperti membaca topik pelajaran, siapkan latihan yang telah diberikan dan berpakaian kemas. Seterusnya, menutup aurat. 2. Menggunakan nama yang penuh agar guru mudah untuk mengenal pasti pelajar. 3. Hadir ke kelas tepat pada waktunya yang telah ditetapkan. Elakkan guru atau rakan-rakan menunggu kita sehingga melambatkan sesi pembelajaran. Yang 4. Membuka peranti kamera semasa pembelajaran dimulakan dan mute suara semasa kelas dalam talian dijalankan. Lebih baik para pelajar membuka kamera agar guru yang mengajar dapat melihat pelajar. Suasana pembelajaran tidak akan terasa nyaman jika guru tidak dapat melihat audiens kerana tidak dapat melihat reaksi muka pelajar dengan baik. Jangan lupa untuk mutekan suara jika peranti suara terpasang. Kemungkinan akan ada bunyi atau gangguan-gangguan yang mengganggu sesi pembelajaran. 5. Memberi respon jika guru bertanyakan soalan. Segeralah memberi respon dan menjawab soalan yang dikemukakan. 6. Mengucapkan terima kasih selepas tamat pembelajaran. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada guru setelah tamat kelas dengan sepotong ucapan terima kasih.
Ia simbolik bahawa para pelajar menghargai penat lelah guru mengajar di dalam kelas. Kelebihan dan kekurangan pelajar di atas slide. Kelebihan iaitu kos yang rendah belajar secara online. Boleh menjimatkan kos dari segi kos pengangkutan, tempat tinggal dan kos lain yang melibatkan menghadiri kelas atau kursus yang jauh dari tempat tinggal. Selain itu juga, ia fleksibel kerana jika kita tidak perlu bergerak ke mana-mana pusat mengikut sebarang jadual kemasukan atau keluar, pembelajaran menjadi lebih mudah. Kekurangannya adalah data internet untuk belajar secara online memerlukan sambungan internet yang lebih laju untuk melancarkan proses pembelajaran. Tidak semua pelajar mampu untuk memasang sambungan internet. Tidak fokus. Yang kedua ialah tidak fokus. Belajar secara online adalah sesuatu yang bebas dan anda tidak akan diawasi. Jadi adalah sangat mudah untuk kita hilang fokus atau bosan semasa pembelajaran dan terdapat lagi gangguan-gangguan yang lain. Akhir sekali, dalam suasana dunia yang termasuk negara kita yang masih menghadapi ancaman pandemik COVID-19, kaedah pengajaran dan pembelajaran terpaksa berubah daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara atas talian. Menuntut ilmu merupakan kewajipan terhadap setiap insan walau dalam apa jua keadaan, dengan apa cara sekalipun. Selain itu, ilmu adalah merupakan kewajipan atas setiap Muslim. Ilmu juga adalah menentu kehidupan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu, hidup kita akan menjadi tidak menentu. Harapan saya adalah kita sebagai pelajar perlulah mengikut kelas yang telah ditetapkan oleh pensyarah ataupun guru-guru kita supaya kita dapat menuntut ilmu dengan berkat harapan saya adalah semoga pandemik COVID-19 berakhir dan kita akan dapat belajar seperti biasa, iaitu belajar secara bersemuka dengan guru-guru dan kawan-kawan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.